pahala sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Salam ini akan diterima apabila Allah menyeru, wahai orang-orang yang sabar, masuklah ke dalam syurgaku. Ketika itu para malaikat Allah akan berdiri di setiap penjuru syurga, sama-sama bagi salam serentak. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu sebab sabar kamu di dunia dahulu. Sebab itu makcik, bila makcik tanya berapa lama nak sabar sampai mati. Dan Allah tanda sayang kepada hambanya, tak akan biar berlalu satu hari tanpa pahala sabar. Bersyukurlah makcik, hari ni makcik dapat satu pahala sabar daripada suami. Kalaulah makcik nak semua okey, itu bermaksud makcik telah menghilangkan satu peluang masuk ke syurga Allah, iaitu melalui pintu sabar. Faham tak? Subhanallah, itulah dia. Jadi sebagai kesimpulan yang keempat, berapa kali kesimpulan? Wahai para wanita, para jemaah sekalian, diri kita sangat istimewa apabila Allah jadikan kita sebagai wanita. Allah meletakkan kita boleh masuk mana-mana pintu syurga Allah dengan 4 perkara tadi, dan Allah ikat dengan suami tu. Sebab apa? Daripada suamilah pahala sabar kita. Wahai para wanita sekalian, gudang pahala kita yang utama bukan di pejabat ya. Yang bekerja ni, bukan di luar orang berniaga. Gudang pahala terbesar wanita adalah di rumahnya sendiri, yang mana 3 perkara itu dia boleh dapat di rumahnya sendiri. Subhanallah. Jangan kita melihat suami yang menguji sabar kita, tapi kita lihat Allah yang menguji kita, suami perantaraan. Jangan kita lihat anak yang menguji sabar kita, yang uji kita sebenarnya Allah, anak perantaraan. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, apabila hamba-Ku diuji, Aku akan mengutuskan bersama ujian tersebut malaikat bersamanya. Dan aku akan bertanya, ini hadis qudsi ya. Dan sekiranya hamba-Ku itu terima dengan redha dan sabar, dia berhak mendapat redha-Ku, yakni syurga Allah. Tetapi sekiranya hamba-Ku menerima ujian itu dengan marah, dia juga akan mendapat kemarahan-Ku. Masya Allah. Setiap kali apa yang berlaku, anak tumpahkan air, Allah sedang test kita. Tapi kita rasa anak tu yang test kita. Menguji sungguhlah budak ni. Kita sebut macam tu. Menguji sungguhlah. Awak ni sangat menguji sabar saya lah. Sebab itu bila kita nampak suami yang menguji kita, kita marah sangat pada suami. Kita lupa di sebalik itu Allah yang sedang menguji kita. Jadi tipsnya, sebab ini dah sedar sikit, betul tak? Dah sedar sikit. Jadi satu ceramah itu takkan sempurna kalau sedar-sedar lepas tu terpengung. Macam mana nak buat ni? Saya sudahi, tadi penutup, sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini tips ni. Allah bagi ujian, Allah tak akan tinggalkan kita saja-saja. Allah sendiri yang bagi tips ni. Allah sendiri bagi kaedah. Kalau kamu diuji, kamu patut buat apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila hamba-Ku ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat salawat, yakni rahmat, pertolongan daripada Allah. Masya Allah. Iaitu bila kita ditimpa apa-apa ujian ya, para jemaah sekalian, ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia apa? Inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semua ini dikembalikan kepada Allah. Percaya ke tak percaya ke, buat saja. Apa pun berlaku lepas ni, tiba-tiba bos bagi 5 bertimbung, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faham tak? Bos pun dengar. Kenapa awak doakan saya mati ke? Sebab ramai kita tak faham maksud inna lillah ni. Dan ini sebenarnya orang Melayu kita je innalillah dengan khabar kematian. Sebaik kalau orang Arab innalillah tu biasa. Ini datang daripada Allah. Tugas yang bertimbun ni datang daripada Allah. Bos ni perantaraan saja. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Tiba-tiba mudah je kerja tu. Ada orang tolong, subhanallah. Kalau kita berat, ada apa-apa ujian, lagi cepat seorang hamba menyerahkan ujian itu kepada Allah, lagi cepat pertolongan Allah itu datang. Percayalah. Anak tumpahkan air, innalillah. Sebelum marah, innalillah dulu. Ya Allah, ini datang padamu ya Allah. Insya Allah marah juga. Bukan tak boleh marah, marah juga. Tapi marah kita berbeza.
Tapi kalau terus marah, astagfirullah, cubit. Suka. Astagfirullah tapi cubit. Itu bukan istighfar tu. Syaitan pun gelak. Itu bukan istighfar. Kita sebut dulu, innalillah. Air yang tumpah ini datang daripada Allah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba anak kita tu cepat-cepat ambil kain lap sendiri. Ya Allah, pandainya. 3 tahun baru lap sendiri. 2 tahun. Sebab kita serahkan kepada Allah. Allah beri ilham pada budak kecil tu. Akhirnya daripada marah jadi seronok. Siap ambil video. Wallah. Faham tak? Kalau biasa marah. Percaya atau tidak, buatlah. Baliklah suami uji kita apa pun. Ada gelas tak basuh, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun basuh. Lepas tu insya-Allah perubahan apa yang berlaku? Kita siap pesan lagi, bang, minum air tinggal je ya. Tak payah basuh. Tapi kita cakap dengan ikhlas. Akhirnya, Masya Allah, Allah tak bagi rasa apa-apa. Kita nampak setiap peluang tu adalah pahala. Apa yang berlaku adalah peluang pahala. Kita nak kumpul banyak-banyak. Tak apa. Tapi it's okay. Subhanallah.